A'udzubillahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan inayahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Insya-Allah kita sambung kita punya yakni i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Sebelum ni kita dah mempelajari seberingkaslah berkenaan dengan sifat 20. Jadi bagi orang yang menganut akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kita wajib belajar. Faham tak faham itu kerja Allah Ta'ala, tapi yang penting kita belajar. Sebab apa kita belajar sifat 20? Yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka mengetahuilah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi nak kenal Allah. Jadi nak kenal Allah, Allah Ta'ala itu tidak berjisim. Allah Ta'ala itu tidak tidak muncul seketul dan sebagainya. Jadi nak kenal akan Allah Subhanahu wa taala ialah kenal dengan sifat dia. Maka mengenal dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itulah kewajipan bagi kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada pun daripada akidah lain, akidah apa? Akidah Mu'tazilah. Akidah apa? Akidah selain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, maka mereka tidak mewajibkan. Dia kata apa? Belajar sifat 20 ni tak wajib. Lepas tu pula ulama moden, orang moden lah, senang cerita Wahabi zaman sekarang ni lah. Dia kata nak ajar apa ustaz-ustaz ni, nak ajar apa sifat 20 kat kampung? Orang baru nak kenal Islam mengajar sifat 20. Jadi orang pun tak faham Islam. Tapi kita kena ingat bahawasanya kita nak faham agama Allah Subhanahu wa taala itu, di antaranya kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan melalui sifat. Satu. Yang kedua, kita belajar sifat 20 ialah apa dia? Nak bagi tahu bahawasanya kalau cukup 20 sifat ni ialah itu Tuhan. Tu nak cerita sebenarnya. Kalau buat patung kita percaya kepada benda sekian-sekian, tapi benda tu tak boleh buat apa? Tidak berkuasa, tidak berkehendak, tidak boleh nak bela diri dia. Dia apa? Dia mempunyai sifat apa? Dia tidak mempunyai sifat kidam sedia kala. Dia apa? Dia tidak kekal selamanya, hancur dan sebagainya, sebagai contoh. Jadi kita belajar sifat 20 tu ialah untuk apa? Untuk nak bagi tahu syarat-syarat nak jadi Tuhan. Kena ada 20 sifat ni. Kalau tak cukup 20 sifat ni, maka apa dia? Dia bukannya Tuhan. Jadi siapa mengaku Tuhan dan sebagainya, cukup tak apa sifat ni, syarat ni? Syarat nak jadi Tuhan kena ada paling kurang pun 20 sifat. Banyak lagi lah yang kita belajar sifat 20 tu. Jadi tak ada sifat qidam, sedia. Tak ada sifat kudrah, kuasa. Tak ada sifat iradah, kehendak. Tak ada sifat haya, hidup. Jadi itu bukannya Tuhan. Buat patung dan sebagainya dia hidup. Tak hidup. Dia ada tak sifat kudrah? Tak ada. Sifat kuasa? Tak ada. Maka ia bukan Tuhan. Tu sikit sebanyak kita kenapa belajar sifat 20. Lepas tu dah habis. Tu i'tikad kita. I'tikad kita ialah dalam rukun iman tu lah. Yang pertama, percaya kepada Allah. Ayat ni kita dah belajar sifat-sifat sebelum ni. Yang kedua, kita masuk pada malam ini tentang malaikah. Yang pertama, yang sebelum ni percaya kepada Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cerita apa? Percaya, yakni yakin kepada malaikat. Rukun iman tu. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul. Jadi tiap-tiap tu nanti kita bahas satu persatu mengikut apa? Akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita kata ni dulu sekolah pasti dah belajar dah.
percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Budak tadika dah belajar dah. Memang itu dia sebut nama-nama saja. Tetapi kita belajar sekarang ni untuk apa? Betul tak i'tikad kita? I'tikad kita dengan malaikat ni betul tak? I'tikad kita dengan Rasul betul tak? Yang budak sekolah belajar tu dia belajar nama. Nama-nama Allah, nama-nama apa? Nama-nama Rasul. Nama apa? Nama-nama malaikat. Tapi dia tidak belajar tentang hakikat keyakinan tentang apa? Malaikat, Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belajar yang sama juga, cuma kita dalam sikit. Satu, yang kedua supaya apa? Supaya akidah kita tidak terpesong. Sebab yang mazhab lain dia percaya kepada malaikat juga, tapi percaya dia sengit sikit. Jadi tidak berlandasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Percaya kepada malaikat, tapi dalam masa yang sama pula herdik malaikat. Contoh. Okay. Jadi kita tengok yang kedua tentang malaikat. Jadi umat Islam, kaum ahli sunnah wal jamaah mempercayai bahawa ada suatu makhluk halus. Halus ni ialah kita tak nampak. Bukan halus kecil tu, halus ni maksud di sini tak nampak. Sebenarnya sebelum ni kita belajar kitab Sa'adah. Di antara malaikat Mu' tu ialah besar sangat. Kepala dia tinggi dekat langit, kaki dia dekat bumi. Tapi disebut makhluk halus ni ialah makhluk tidak boleh nampak dengan mata kasar. Melainkan Allah Ta'ala itu buka hijab. Kemudian yang dijadikan dari nur, cahaya, bernama malaikat. Jadi semua maklum, malaikat itu dia jadi daripada nur, daripada cahaya. Kemudian bagaimana hakikat tubuh malaikat itu? Jadi nak cerita, malaikat tu tubuh dia macam mana? Macam kita ni rasa kulit lah, kulit kita rasa ada isi, ada tulang. Tapi malaikat ni macam mana? Tubuh dia hanya Tuhan yang lebih tahu. Jadi kalau ada perkataan Tuhan lebih tahu, kita sampai setakat tu tak boleh dah. Sama juga kalau kita belajar sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat apa? Sifat kudrah. Allah Ta'ala itu berkuasa. Jadi Allah Ta'ala berkuasa sampai situ saja, tak boleh dah. Lebih tu wallahu alam. Jadi kita tak perlu fikir macam mana zat Allah Ta'ala ni berkuasa. Adakah apa? Dia macam ada keluar cahaya apa? Dia tak payah fikir. Sebenarnya yang kita maklum sebelum ni bahawasanya kalau mereka bahsu fi zatihi, yang membahas zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kufrun wa syirkun, kufur dan syirik. Jadi begitu juga malaikat. Kita tahu malaikat itu daripada cahaya, tetapi bagaimanakah hakikat tubuh malaikat itu, wallahu alam. Sampai situ kita tak boleh bahas. Sama juga orang duk cerita, saya ni nak belajar apa? Ilmu hakikat, ilmu makrifat. Contoh, kamu ni tak ni, kamu ni level rendah lagi, kamu ni tak faham. Jadi kita nak mengetahui bahawasanya faham kita pun ada had. Sampai itu tak boleh lebih dah. Sebab itulah kalau kita nak bahas tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala itu syirik, kufur. Sebab apa dia jadi macam lain? Sebab itulah kita tengok apa, ada orang gila isim. Dia tetap fikir zat Tuhan lalu jadi gila. Sebab apa? Manusia benar akal terbatas. Jadi kalau orang yang mendatang ke kita, dia kata apa? Aku sekarang dapat ilmu makrifat hakikat. Kau orang ni tak sama level dengan aku. Aku ni level tinggi. Aku boleh membicarakan dengan Tuhan dan sebagainya. Ada pahaman begitu. Maka di antara pahaman itu ialah menjadi satu kesalahan. Sebab apa? Sebab dia lebih. Jadi kita nak mengenal Allah pun ada had dia. Sampai situ wallahu a'lam. Kita sekadar tahu Allah Ta'ala itu bersifat berkuasa. Berkuasa kat atas tiap sesuatu. Sekadar tu je, sampai situ je. Tak ada sampai lebih-lebih. Lepas tu pula ada pernyataan apa? Aku bergabung dengan zat Tuhan. Na'udzubillah. Tu nak kata apa? Nak katanya setiap benda yang kita mengetahui ada batasan. Sampai mana? Wallahu a'lam. Sampai situ je. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun tak adalah nak apa? Mewajibkan kita nak kena kaji sampai zat tu, tak ada. Hanya mengetahui, fa'lam. Fa'lam itu mengetahui. Bukan kena buat kajian sampai dalam macam mana nak sampai dapat zat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Jadi kalau ada orang buat fahaman ilmu makrifat, hakikat dan sebagainya, yang kita dengar pun jadi pelik dan sebagainya, itu bukan. Sebab apa? Sebab kita ada had. Nak mengenal Allah pun ada had sampai situ. Sebab apa? Otak kita tidak boleh apa? Sampai ke depan. Habis.
Jadi malaikat punya tu, hakikat tubuh badan malaikat tu hanya Tuhan yang lebih mengetahui. Jadi apabila sebut Tuhan mengetahui, itu bukan perbahasan kita dah, dan kita pun tak boleh nak bahas. Sebab apa? Ada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai dekat situ. Sama juga malaikat berbicara dengan Allah, dialog dengan Allah, dok sembang. Nak apa, nak jadi manusia ni dekat dekat muka bumi ni khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Sampai situ malaikat pun berhenti. Sebelum tu dialog dengan Allah Taala. Mana nak jadi manusia ni kat atas muka bumi, maka wa yasfiku dima, habis jadi fasad, jadi darah kat muka bumi ni. Malaikat kata macam tu. Lepas tu Allah Taala balas baik, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Habis. Cerita habis. Jadi apa saja benda yang ilmu Allah daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala habis, tak boleh siapa bahas, walaupun malaikat, sampai kat situ je. Kemudian kerana kita tidak diwajibkan untuk mengetahuinya, tak wajib, sampai situ saja. Ada Allah Ta'ala alam, sampai situ saja. Apa saja perkara pun yang wajib kita ketahui dan kita yakini. Begitu juga kalau kita ni macam mengajar kitab, tok guru dululah dia pesan, kalau tak tahu, bagi tahu tak tahu je. Ada saya pernah tanyalah tok guru, saya tanya dia alim, semua ilmu dia alim, mengajar pondok, tapi apa saya tanya tu, tak tahu. Jadi apa, dia nak kata ilmu ni tak boleh, kalau tak tahu kata tak tahu, jangan buat-buat pandai. Bagi pendapat saya, itu silap. Ada orang bila tanya soalan, bagi pendapat saya lah, bagi pendapat saya tak betul. Sebab apa? Yang boleh buat keluar fatwa apa semua mujtahid mutlak, yakni kalau kita mazhab Imam Syafi'i, jadi apa-apa pun kita bersandarkan dengan Imam Syafi'i. Walaupun mufti buat keluar pun, dia pun bersandar dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi ada muzakarah dia, bukannya saja kita nak buat keluar. Jadi kalau orang tanya, kalau tak tahu, cakap je tak tahu, walaupun dia tu seorang ulama besar dan sebagainya. Jangan kita buat pandai-pandai. Habis. Kemudian wajib kita ketahui dan kita yakini. Jadi kena faham, kalau sebut belajar ilmu tauhid, kalau ada sebut perkataan yakin, ialah 100%, tak ada keraguan. Jadi kalau kita kata aku percaya pada malaikat, tapi tak boleh, dia kena percaya malaikat 100%. Macam kita tengok ambil bola, lepas tu kita lepas, pasti akan jatuh, yakin macam tu, bola tu akan jatuh, tak ada bola tu naik ke atas, seolah begitu. Jadi kalau yakin ni 100%. Kalau tak sampai 100% tu, dia tak dapat martabat yakin. Maka tak sahlah rukun iman kita. Sebab rukun iman ni kena yakin 100%. Seolah itu. Habis. Kemudian yang pertama, malaikat itu banyaknya tidak terhitung. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing daripada Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan atas segala perintah yang diberi kepada mereka itu. Jadi malaikat dia sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengetahui bahawasanya malaikat itu tidak ada hati dan perasaan. Manusia sejahat mana pun dia ada hati dan perasaan. Allah Ta'ala suruh ketuk dia sampai hancur, malaikat ketuk sampai hancur. Tak ada sebab tak ada perasaan. Malaikat itu tak ada perasaan. Allah Ta'ala suruh bunuh dia penuh dengan kejam, azab dia penuh dengan kejam, maka malaikat pun bunuh terus. Sebab dia tak ada perasaan. Kita kalau orang paling jahat sekali pun, kau nak bunuh tu, bunuh je, tak adalah nak siap-siap kulit semua. Tak adalah ada juga rasa belah kasihan tu, walaupun sikit, walaupun jahat. Kalau nak pukul orang pun padan dengan sepak je, tak adalah nak sampai berhancur muka. Contoh. Jadi manusia tu pun ada belah kasihan, tapi malaikat tak. Apabila orang masuk dalam neraka, maka Allah Subhanahu Wa Taala hukum dia bagi hancur badan dia, hancur terus, jadi balik, bagi hancur jadi balik. Itu malaikat. Jadi dia sekali tidak tidak mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita ni memanglah contoh. Kalau sebuah kerajaan dia ada majlis pembandaran, jadi bos dia ada apa, suruh roboh gerai, contoh. Kadang-kadang dia nak tukar tu pun, dia pun tak sampai hati juga. Sebab apa? Ada perasaan manusia tu, tapi nak buat macam mana, suruh roboh. Tapi robohlah dengan cara elok, cakap baik-baik dan sebagainya. Pada arahan bagi keras, dah bagi notis, dah bagi ni, tak ada lesen juga, kena apa, surat merah nak kena roboh tu, dia pun terpaksa roboh. Tapi ada juga hati, tak adalah sampai pukul orang tu, tak adalah sampai nak naik tu sangat, walaupun itu suatu arahan. Tapi malaikat tak, malaikat bunuh terus, hancur terus, tak ada apa. Begitu juga setengah malaikat Jibril tu, dia apa, waktu berperang dan sebagainya, dia nak apa, nak hancurkan orang kaum musyrikin. Tapi Nabi kata jangan. Sebab apa? Malaikat ni dia tiada ada perasaan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim menyatakan malaikat itu tidak pernah menderhakai Tuhan dalam sekalian perintahnya. Mereka tetap mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi dia buat saja. Sebab itulah kalau kita ukur daripada iman, yang sebenarnya kita mengetahui iman malaikat itu tetap tidak berubah, tidak naik, tidak turun. Adapun iman para nabi sentiasa menaik. Adapun iman kita yang manusia biasa ni yazid wa yanqus. Kadang-kala naik, kadang-kala turun. Tu iman manusia. Jadi malaikat ni ialah dia tetap saja, Allah Taala suruh buat tu je. Dia tak ada nak pergi kona kat lain dan sebagainya. Kita memanglah diperintah oleh Allah Taala sembahyang. Kadang sembahyang, kadang tak sembahyang. Kadang lewat, kadang cepat. Manusia. Kemudian jadi malaikat itu ialah makhluk Tuhan yang halus, yakni yang kita tidak boleh nampak dengan mata kepala kita, yang taat mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Kebalikan iblis dan syaitan yang selalu darhaka kepada Tuhan. Jadi apa? Beza pula iblis dan syaitan. Nanti ada kita masuk cerita sikit iblis dengan syaitan. Siapa iblis, siapa syaitan. Habis. Kemudian itu pengenalan sikit. Yang kedua ialah apa dia? Kita umat Islam hanya diwajibkan mengetahui 10 orang malaikat yang utama yang mempunyai tugas masing-masing. Jadi malaikat ni beribu, beratus ribu, tak tahulah nak cerita. Banyak sangat. Sebelum ni kita belajar kitab Sa'adah, memanglah malaikat apa? Malaikat maut, tetapi tentera ni banyak. Sebab tu dia boleh kawal. Setiap orang mati tu pun dia boleh cabut nyawa. Sebab apa? Tentera dia banyak. Sama juga di antara malaikat lain pun dia ada bala tentera dia. Jadi nak cerita malaikat ni banyak, bukannya 10. Banyak, tidak terhingga. Tetapi yang wajib kita mengetahui yang ada di dalam Al-Quranul Karim hanya 10. Itu wajib. Kemudian yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya pengantar wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi ini ialah mereka mendapat wahyu. Takrif nabi ialah mereka yang merdeka. Lepas tu mereka itu mendapat wahyu, itu nabi. Adapun rasul, mereka itu mendapat wahyu dan wajib disampaikan. Jadi kalau nabi itu tidak wajib disampaikan, hanya kepada kaum dia saja. Nabi apa? Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Itu banyak daripada nabi-nabi kaum Bani Israel. Hanya untuk apa? Untuk kaum mereka saja. Tapi kalau rasul itu, sebagai contoh, jadi Bani Israel itu banyak juga nabi-nabi dan rasul-rasul. Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun. Itu semua daripada apa? Bani Israel. Dan ada satu ketika Bani Israel itu bunuh banyak nabi, bukan rasul, nabi saja. Sebab nabi itu tidak terhingga, dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Jadi mereka tu bunuh nabi dengan tanpa hak. Bila ada nabi tak kena dengan orang, bunuh. Naik nabi tak kena dengan orang, bunuh.
Begitu juga mereka mengancam dengan Nabi Musa, dengan Nabi Harun dan sebagainya. Itulah bangsa Yahudi, Bani Israel. Jadi Jibril, Jibril kita maklumlah yang menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugas dalam soal kesejahteraan umat, umpamanya menurunkan hujan, menghantar angin, tentang tanah dan soal-soal kesuburan dan lain-lain. Itu malaikat Mikail. Jadi kita ingatlah malaikat Mikail ni ada lebih kepada al-ihwal masyarakat. Contoh, jadi ada satu cerita. Suatu cerita nak menceritakan rentetan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzuru ilallahi syaikh masaan sabahan wa masaan. Allah Ta'ala itu sentiasa memandang kepada mereka yang tua tiap-tiap pagi dan petang. Makna kata Allah Ta'ala itu pandang orang tua ni setiap waktu. Sebab apa? Mereka itu ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mereka itu dah tua, kalau mereka itu malu untuk apa? Untuk melakukan maksiat, maka begitu jugalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala malu nak azabkan mereka itu. Pada satu hari, mungkin saya dah pernah cerita ni, tapi sebagai kita nak ingatlah. Nak kata apa? Kelebihan mereka yang apa? Yang menghormati orang tua. Pada suatu hari itu, waktu subuh, ketika Sayyidina Ali, ni zaman Rasulullah, Sayyidina Ali daripada rumah dia nak keluar pergi sembahyang dengan Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat ni dia sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali lalu. Jadi masa tu Madinah tu, kalau kita tengok sekarang pun lebih kurang juga. Cuma hotel mewah lah. Dulu dia buat rumah-rumah kotak-kotak tu ada lorong-lorong. Kita nak pergi Masjid Nabawi tu ada apa? Ada lorong-lorong. Jadi Sayyidina Ali tu apa? Dia ikut, dia nak pergi, dia tengok ada orang tua. Lalu dia nak potong pun serba salah. Takut orang tua ni jatuh, takut orang tua ni apa dia? Orang tua ni jadi apa-apa hal. Jadi dia lalu dekat belakang, dekat belakang orang tua tu. Kemudian lorong sekali je nak pergi Masjid Nabawi. Jadi apabila dia ikutlah orang tua tu, oleh kerana dia kasihan kat orang tua tu, dia ikutlah. Bila sampai masjid, tiba-tiba orang tua tu melencong. Barulah tahu sini dia ni bukan orang Islam, orang Nasrani. Kemudian Sayyidina Ali pun sembahyanglah. Tapi nak cerita malaikat Mikail dengan malaikat Jibril. Maka ketika Nabi SAW sembahyang tu dah rukuk dah. Dah nak habis sembahyang, rukuk. Jadi malaikat Jibril itu menahan Nabi SAW tak bangun. Jadi malaikat Jibril datang tahan Nabi. Dan Nabi tak bangunlah. Punya lamalah Nabi rukuk ketika itu. Lepas tu bila Sayyidina Ali sampai masuk, maka Sayyidina Ali masuk dalam saf tu, kemudian sembahyang sekali. Jadi dapat juga berjemaah dengan Nabi SAW. Kalau malaikat Jibril tak tahan Nabi tu, makna kata habislah sembahyang tu. Tu malaikat Jibril. Lepas tu habis daripada sembahyang tu, sahabat tanyalah, "Ya Rasulullah, kenapa? Kenapa apa? Kenapa kamu ni rukuk terlalu lama sangat?" Ni dah hadis. Maka Nabi SAW menjawab, "Aku rukuk macam biasalah, baca yang tasbih tu, subhanallahil azim wa bihamdih." Kemudian malaikat Jibril datang atas aku. Jadi kalau malaikat Jibril datang itu tandanya ada wahyu. Jadi duduk di atas belakang waktu rukuk tu, duduk di atas belakang Nabi, tahan Nabi, tak pergi bangun. Jadi Nabi pun duduk lama. Lepas tu sahabat tanya Nabi, "Kenapa?" Wallahu alam, Nabi tak tahu. Kemudian datanglah seorang lelaki, terjemahan daripada malaikat Jibril. Dia ceritalah tentang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh dia. Sebab malaikat itu tidak melakukan sesuatu melainkan Allah Taala suruh. Jadi Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril suruh tahan. Kerana apa? Kerana nak bagi Sayyidina Ali itu sempat sembahyang dengan Nabi SAW. Nampak? Nak kata mulia. Sebab apa? Sayyidina Ali itu mulia orang tua tadi. Sebab dia nak mulia orang tua tu walaupun orang itu Nasrani. Jadi oleh kerana Sayyidina Ali itu kasih kepada orang tua tu, takut jatuh dan sebagainya, Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril supaya apa? Sempat Sayyidina Ali tu bersembahyang jemaah dengan Nabi SAW. Lepas tu pula malaikat Jibril dia kata apa? Ada lagi benda yang takjub. Aku setakat tahan Nabi.
Ada lagi benda takjub. Takjub bila ajab. Ada lebih takjub yang menakjubkan lagi, ialah apa dia? Malaikat Mikail. Nampak? Ni nak cerita malaikat Mikail lah. Malaikat Mikail itu menahan matahari daripada naik. Jadi sebab apa? Sebab takut waktu subuh habis. Jadi nak cerita apa? Nak ceritanya Sayyidina Ali itu menghormati orang tua, maka Allah Ta'ala itu menghormati dia. Sebab itulah kelebihan mereka menghormati orang tua. Tambah pula kalau yang tua-tua ni ada mak yang tua sangat. Apabila kita jaga dia, kita kasih dia, semana dia jaga kita dulu, maka keberkatan dia Masya Allah tak terhingga. Tu tadi Sayyidina Ali orang tua Nasrani. Ni kalau kedua ibu bapa kita, orang yang rapat dengan kita, kerabat kita, lebih-lebih lagi lah. Jadi tu malaikat Mikail. Kemudian malaikat Israfil. Sebenarnya kita tahu tugasnya dalam soal-soal akhirat, umpama meniup trompet, yakni sangkakala. Orang dulu panggil sangkakala. Trompet itulah. Jadi kalau kita tengok raja-raja dulu, ada orang nak masuk ke nak umum apa dia umum. Seolah begitu. Jadi malaikat Israfil ni dia meniup sangkakala, tanda kiamat. Jadi ada juga orang nakal-nakal tanya. Tengok kat YouTube, saya tengok kat YouTube orang duk tanya. Ustaz, apa malaikat buat? Malaikat Israfil ni dia tiup sangkakala pada kiamat. Sekarang ni dia buat apa? Dia tanya soalan macam tu. Jadi itu tak tahulah. Benda tak tahu, tak boleh nak fikir. Ada juga soalan tu yang kita tidak boleh jawab. Malaikat dulu, malaikat Jibril dia menyampaikan wahyu, yalah daripada Nabi Musa, nabi-nabi lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni dia buat apa? Duduk saja ke? Seolah begitu. Tapi kalau ayat-ayat Quran lain menyatakan malaikat itu sentiasa yusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat itu sentiasa bertasbih dan menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja malaikat. Adapun Allah Taala suruh buat tu, dia buat tu. Tapi kerja dia ialah yusabbihu, sentiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tu malaikat Israfil. Kemudian malaikat Izrail. Izrail ni kita panjanglah, panjang lebar kita apa, kita bahas dalam kitab Sa'adah sebelum ni. Tugasnya untuk mencabut nyawa setiap makhluk dan membawa itu ke mana mestinya. Membawa nyawa itu ke mana mestinya. Jadi dia ambil nyawa tu, dia letak mana yang patut. Sebab apa? Orang mati itu dia cabut nyawa, kemudian dihidupkan balik. Maka setengah ulama berpendapat yang hidupkan balik tu setengah tubuh saja. Jadi kita macam ni, waktu nak apa? Nak soal dalam kubur, malaikat akan apa? Diwakilkan malaikat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk nak masukkan roh dalam balik. Dia dah cabut roh, lepas tu masukkan balik. Sebab apa? Nak bagi rasa di antara nikmat dan sesaan daripada azab kubur tu. Masa mati tu tarik, lepas tu dah masuk dalam tu, dia letak balik. Jadi setengah ulama kata setengah badan, setengah ulama kata keseluruhan badan. Wallahu a'lam. Itu pendapat ulama lah. Itu malaikat maut. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir, iaitu malaikat yang ditugaskan untuk menyoal orang yang telah mati di kubur. Ada riwayat daripada sahabat salafus soleh menyatakan setengah daripada mereka itu yang tidak kena siksaan kubur ialah mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jalan tugas dia. Bila mati itu dia akan datang. Macam biasalah soal. Tak soal, jadi diseksa dan sebagainya. Tapi orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala apa? Perintah dia supaya tidak seksa. Jadi biar di situ tidur sehingga hari kiamat. Kemudian malaikat Raqib dan Atid, tugas menuliskan amalan pekerjaan manusia sehari-hari, yakni tiap harilah, tiap waktu dan sebagainya. Pekerjaan yang baik dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, dan yang buruk dicatat oleh malaikat Atid. Lagi sekali,
Pekerjaan yang baik dicatat oleh malaikat raqib, yang buruk dicatat oleh malaikat atid. Raqib, atid, yang baik belah kanan, yang buruk belah kiri. Macam apa? Macam surah apa? Surah Al-Waqiah, wa ashabu shimal ma ashabu shimal. Contoh, benda-benda dapat, beruntunglah mereka dapat apa? Amalan daripada tangan kanan, yang ditulis oleh apa? Raqib. Atid belah kiri, yang tulis amalan buruk. Keduanya selalu di samping manusia, sentiasa manusia setiap masa. Malaikat raqib dan atid itu banyak, mereka bertugas menurut setiap manusia masing-masing, berdua-duaan dan berganti siang dan malam. Jadi sentiasa ada. Sebab itulah setengah ulama apa? Jadi kita bagi salam tu walaupun seorang, kita bagi apa? Assalamualaikum. Kum kalau dalam bahasa Arab tu kamu ramailah. Bukan seorang, kum tu banyak. Wahai jama'akum, wahai jemaah semua, wahai jemaah kamu semua ni. Jadi kum tu perkataan banyak. Jadi apabila kita bagi salam dekat orang, jadi orang tu seorang, apanya nak bagi apa? Mana ada orang? Setengah ulama berdapat, dia kata apa? Kita bagi salam dekat malaikat sekali. Sebab tu kita apa? Kita bagi salam. Kau seorang, kita jawab assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama juga macam kita selawat assalamualaikum ya Rasulullah. Ka tu tuju kepada seorang tu je, Rasulullah. Jadi tak ada orang kita dengar assalamualaikum, tak ada. Jadi kita sebut assalamualaikum. Kum tu jamak. Jadi apa? Nak menyatakan termasuk dua orang malaikat sekali. Tu setengah ulama berpendapatlah. Satu. Lepas tu yang kedua, raqib dan atid ni okey, raqib dan atid ni bukan nama kepada malaikat. Tu kita kena faham. Tak ada nama malaikat raqib dan atid. Tapi raqib dan atid ni gelaran bagi mereka yang mencatat. Raqib. Kalau dalam Arab raqib. Ra, qaf, ya, ba, raqib. Raqib itu gelaran bagi mereka mencatat amalan yang baik. Adapun atid bagi mereka mencatat amalan yang buruk. Itu gelaran tukang catat. Sama juga Allah Ta'ala berfirman iraman katibin. Dua orang apa? Kiraman katibin, memuliakan dua orang apa? Penulis. Kalau kita terjemah kerani lah. Tukang tulis je. Mereka ni tukang tulis, tukang catat je. Jadi malaikat itu sentiasa bertukar. Jadi kalau kita sebut raqib atid, bukan malaikat yang tu. Mana kata apa? Gelaran bagi malaikat yang tulis. Raqib untuk yang baik, atid untuk yang buruk. Yang tu kita kena faham. Dan tak ada pun dalam kitab-kitab mana menyebutkan apa? Ada malaikat nama raqib dan atid. Sebab apa? Raqib dan atid itu gelaran bagi orang penulis. Macam kita panggil sekretari. Sekretari, ada tak orang nama sekretari? Tak ada. Apa sekretari? Iaitu orang yang kerja sebagai penulis. Yang tu kita kena faham. Ada pun malaikat Jibril, yang tu lah. Daripada hadis-hadis dan apa ayat Quran lain. Tapi nak kata raqib dan atid ni ialah gelaran. Gelaran kepada malaikat yang menulis. Kemudian nama raqib dan atid ialah gelaran bagi malaikat-malaikat yang bertugas mencatat dosa dan pahala setiap orang. Catatan ini nanti akan dikemukakan di akhirat ketika menimbang dosa dan pahala, sehingga tidak suatu pun pekerjaan manusia yang hilang, semuanya tercatat di dalam kitab catatan. Jadi dia tulis itu akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Apa dia hari kiamat? Hari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu memang Allah Taala marah.
Dan hari kiamat tu dia sebut juga hari kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala murka pada hari itu dengan buat dosa dan sebagainya waktu tu. Dan amalan kita pun, segala perbuatan kita baik buruk itu pun tidak terhilang, akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni manusia, ada kadang baik, ada kadang buruk. Jadi manusia ni kita buat salah. Jadi sebagai contohlah, kita apa, naik motor tak ada lesen. Contoh polis tu apa, malaikat roket atik. Jadi catat sampai kat situ, mana lesen? Tak ada. Tengok kita salah apa, dia tulis kat situ. Pop dia tulis tu, nama ada dalam sistem. Dekat balai polis mana-mana pun nama ada dah kesalahan kita apa, tidak memiliki lesen. Tapi apabila kita bayar, jadi nama kita dipadam. Dah tak ada dah. Begitu juga malaikat itu mencatat apa segala kita buat, sama ada baik buruk. Dan kalau yang buruk itu, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan padam. Jadi apabila padam tu, dan sistem tak ada. Apabila dalam sistem tak ada, maka kita ni bersih. Begitu juga kalau kita tak bayar saman lama-lama, silap kena naik mahkamah. Dan silap akhir bulan kena penjara beberapa tahun. Contoh, mula-mula saman pun tak ada. Lepas tu kita tak nak bayar, enggan bayar. Lepas tu pula datang surat mahkamah, kita pun tak layan juga. Lepas tu keluar waran tangkap, memang kena tangkap. Lepas tu kita pula lagilah bicara-bicara, masuk ni. Tapi kalau kita bayar, kena saman, kita bayar. Jadi kita bayar tu, dia pun padam. Begitu jugalah dengan malaikat. Dia hapus. Jadi benda tu dia tidak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita bertaubat kepada Allah. Lepas tu pula, sebab apa malaikat roket dan atik ni Allah Subhanahu Wa Taala wakilkan daripada Allah untuk mencatat amalan kita, untuk mencatat baik buruk. Padahal Allah Taala itu berkuasa. Allah Taala itu mengetahui ke atas tiap-tiap sesuatu. Allah Taala dah tahu dah orang ni baiknya macam mana, buruknya macam mana. Tapi kenapa pula malaikat nak catat? Yakni Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan malaikat itu sebagai saksi. Kamu dulu buat jahat, ni dua orang saksi, malaikat. Kamu dulu buat baik, ni saksi, dua malaikat. Kemudian sikit lagi, malaikat Malik, iaitu malaikat yang bertugas menjaga neraka. Wal'iyyazubillah. Kalau boleh, kita minta Allah Ta'ala lindunglah supaya tidak menjumpa malaikat Malik ni. Kalau jumpa malaikat Malik ni, confirm orang tu duduk dalam neraka. Sebab duduk dalam syurga tak jumpa malaikat Malik. Yakni menjaga neraka Jahannam, yang juga dinamakan malaikat Zabaniyah. Lebih kurang tu. Jadi kalau orang sebut apa, sana'un Zabaniyah, kala la tuti' wasjud wa qatarib. Jadi ada jumpa apa, nama Zabaniyah, malaikat Malik tu. Yang tu geng-geng neraka. Na'udzubillah. Ada satu cerita, ringkaskan cerita. Nanti hari kiamat nanti adalah orang-orang berdosa. Nabi Muhammad ni dia bagi syafaat. Tiada umat dia akan bagi syafaat. Tapi Allah Ta'ala itu sorokkan mereka itu sebuah wadi, dia bagi nama Wadi Qiyamah. Jadi Nabi ni cari-cari, dah tak ada dah umat aku. Sebab Nabi akan kenal umat dia. Jadi dah tak ada dah bukan umat aku, habis. Nabi pun masuk syurga, duduk dalam tu. Maka mereka ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat Malik. Waktu tu malaikat Malik nak siksa. Kamu ni daripada mana? Padahal orang yang nak masuk neraka tu, mereka itu dirantai, merangkap, seret dan sebagainya. Tapi yang ni dia jalan macam tu je. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu siapa ni? Special sangat. Nampak? Allah Ta'ala dia kasihi umat Nabi ni sebab apa? Sebab Nabi SAW. Tapi waktu tu Allah Ta'ala tak bagi tahu kat Nabi. Jadi Allah Ta'ala sorok. Jadi Nabi cari tak ada. Lepas tu mereka pun malulah nak sebut apa? Nak sebut kami ni umat Muhammad. Sebagai contoh, anak Tok Bilal, anak Tok Imam, kantoi tangkap basah. Nak bagi tahu pun tak padan. Malulah. Ayah saya Tok Imam, tapi saya ni kantoi tangkap basah. Na'udzubillah. Contoh. Jadi nak bagi tahu tak ada. Jadi dia malu nak bagi tahu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita kena ingat, malaikat itu dia tidak ada perasaan, dia tidak ada hati perasaan. Jadi malaikat Malik tu sama je, dia bantai semua. Lepas tu apabila manusia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam neraka tu,
baru je dekat bawah. Bila dekat bawah terbakar, sampai kat dada tak terbakar. Sebab apa? Sebab mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi mulia hati mereka ni, walaupun mereka tu seorang apa? Seorang yang buat maksiat. Tapi oleh kerana ada dalam hati mereka bersyahadah dengan mengakui Nabi Muhammad itu Rasulullah, maka api sampai sekat perut je. Kemudian apabila ketika itu, malaikat Malik pun pelik. Kamu siapa ni special sangat? Seolah begitu. Dan kemudian mereka dah tak tahan sangat, dia pun menyebut, macam kita lah, kalau sakit sangat tu sebut apa, nama mak, nama siapa yang rapat dengan kita, tolong mak sakit. Contoh, kalau sakit sangat lah, kita akan sebut orang yang rapat dengan kita, ataupun orang yang boleh tolong kita. Maka banyaklah daripada umat Nabi SAW menyebut nama Nabi. Barulah malaikat Malik itu tahu bahawasanya ini umat Nabi SAW. Kemudian malaikat Malik pergi ketuk dekat pintu syurga, bagi tahu yang penjaga syurga, malaikat Ridwan, tentang mereka ada umat Nabi SAW itu di dalam neraka. Maka apabila sudah tahu Nabi SAW tu, dan dia ada dialog malaikat Malik dengan Nabi SAW tu, dia kata apa? Sedangkan kamu ya Rasulullah duduk di dalam syurga ini bersenang-senangan, padahal umat kamu diseksa. Seolah begitu. Kemudian Nabi Muhammad keluarlah daripada ni untuk apa? Untuk nak mensyafaatkan benda tu. Tapi malaikat Malik menghalang. Sebab apa? Sebab disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak seksa dia. Jadi maka dekat situlah apa dia, Nabi SAW sujud di kaki Arasy untuk apa? Untuk nak minta Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan umat Nabi SAW. Maka ketika itu diriwayatkan oleh Sayyidina Ali di sini menyatakan Nabi SAW berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu berjanji akan memasukkan syurga daripada kaum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapakah Allah Taala itu tidak memasukkan mereka itu dalam syurga? Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala memungkiri janji, seolah begitu. Tapi Allah Taala jawab balik. Sebenarnya apa dia? Allah Taala lupakan mereka itu untuk apa? Untuk masuk ke syurga, kerana dekat atas dunia itu mereka itu melupakan kamu. Lupakan Nabi SAW. Nak kata apa? Nak kata Nabi ni penuh dengan syafaat. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada setengah daripada mereka itu apa? Dia kata kamu ni nak selawat kat Nabi, jangan apa? Jangan teruk-teruk sangat. Ni selawat macam-macam nak sembah Nabi. Dia kata macam tu. Tapi jawab kita banyak selawat pun tak padan dengan Nabi itu mensyafaat kita pada hari kiamat. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga neraka. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah nanti lepas ni kita akan bahaskan berkenaan dengan iblis dan syaitan dan jin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala inna wa fatul arafina bihikmatika wa anshur alaina min khaza'in rahmatika wa zakkina ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.